Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersama saya Nazri Kahar dalam konteks membina sebuah tamadun. Kerana kita tahu kita berada dalam era globalisasi, ekonomi tanpa sepadan dan juga cetusnya maklumat di hujung jari kita. Mungkin inilah zamannya, kerana kita tahu juga negara kita menjadi sebuah negara maju menjelang 2020 dan asas ekonomi kita ketika itu adalah rakyat berasaskan pengetahuan. Jadi adakah kita berada di jalannya? Kerana kita sebuah bangsa di Nusantara ini, mungkin di rantau inilah kita akan melihat kemunculan baru tamadun umat Islam. Malaysia dan rakan kita di Indonesia yang populasi antara yang terbesar di dunia, inilah antara rantau-rantau yang paling mungkin dinamik dari sudut peradaban, teknologi dan juga pasaran ekonomi. Mungkin itu yang akan saya minta pandangannya. Dan yang berbahagia Profesor Madya Azmi Shah Suratman, saya cukup berbangga yang berbahagia Prof bersama saya pada hari ini. Ketua Research Group Islam, Culture and Globalization di Universiti Teknologi Malaysia ini. Mungkin Prof, kalau kita nak mengungkap, kita tak kata pun tak terungkaplah kehebatan zaman-zaman Sicily, zaman-zaman Andalus, zaman-zaman Baghdad. Begitu banyak dalam semua bidang. Dan mereka juga alim, mereka juga ulama, mereka juga filosofer, mereka juga umara atau pemerintah, ahli politik yang hebat. Tetapi hari ini kita selalu melihat umat Islam dalam konteks, dalam disiplin tertentu. Mungkin pemerintah, kerana kita majoriti di negara kita. Tetapi bidang lain bagaimana? Dari sudut ekonominya, dari sudut ilmunya, dari aspek ataupun kerohanian pun orang bertikaikan. Banyak lagi benda-benda yang tak betul. Budaya kuning kita masih berdebat dan sebagainya. Okey Prof, untuk permulaan, bagaimana kita melihat senario ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih di atas jemputan Astro Awani untuk kita bincang sempena bulan Ramadan ini. Sebenarnya apabila kita bicara soal kebilangan umat Islam, memang umat Islam yang lampau telah mencatatkan sejarah yang gemilang. Kerana kegemilangan mereka itu adalah banyak faktor. Salah satu faktor yang paling besar ialah fokus mereka dan juga pembinaan budaya cemerlang. Dan inilah yang menjadikan mereka sentiasa dikenang, malah kontribusi mereka sentiasa ditulis, malah dikembang-kembangkan dalam banyak sampai ke hari ini. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi menunjukkan bahawa kontribusi mereka adalah amat besar terhadap bukan saja dunia, tetapi umat manusia seluruhnya. Jadi pada umumnya kita dapat lihat bahawa kekuatan ini adalah berasaskan kepada kekuatan. Pertama sekali sudah pasti kita meletakkan kriteria, iaitu iman. Iman dan juga kesepaduan dengan mempelajari ilmu itu. Malah dalam konsep Islam, ilmu itu dia belajar bukan saja untuk dirinya, tetapi ilmu itu untuk disebarkan, untuk dikembangkan, untuk dimanfaatkan. Jadi sebab itulah yang menjadikan ilmu itu sentiasa moving ahead, kerana salah satunya ialah konsep continuity dan juga change yang diamalkan. Adaptasi dengan perubahan-perubahan. Maksudnya dia tidak stagnan. Dia tidak beku. Ya, betul. Dan kita pun lihat bahawa umat Islam tidak juga tertakluk kepada dirinya saja. Maknanya di lingkungan mereka saja, tetapi juga mereka cuba adapt, macam disebutkan tadi, diadapt dan cuba melakukan inovasi. Memang berlaku dalam sejarah kita bahawa umat Islam walaupun dia cemerlang, dia menorakai, dia mengemukakan teori-teori, tetapi di satu tahap di mana mereka juga cuba engage dengan orang lain. Dan mereka mengakui orang lain lebih hebat dalam bidang lain. Misalnya hubungan mereka dengan orang-orang Yunani, orang Cina. Jadi India, menunjukkan bahawa adaptasi mereka dan juga melakukan inovasi dan melakukan apa yang dikatakan engagement, dialog dengan berbagai bangsa, berbagai ras, dan inilah menjadikan bahawa Islam itu menjadi lebih lunak didatangi oleh orang lain dan mesra. Dan inilah yang menjadikan kita ni tamadun yang dikenali bukan saja tamadun yang berdasar pada ras, pada bangsa,
tetapi berasaskan kepada nilai-nilai yang universal. Dan inilah yang menjadikan keunikan Islam, yang menjadikan Islam itu dia boleh moving ahead dan boleh masuk mana-mana zaman dan juga boleh berkembang dan boleh berinteraksi dengan tamadun-tamadun lain. Jadi sebab itu kalau kita lihat, Islam boleh berkembang di China, Islam boleh berkembang di Afghanistan, boleh berkembang di mana-mana saja. Betul. Ya, walau Eropah. Bangsa Eropah. Bangsa Eropah yang besar. Ya, jadi kalau kita lihat begini, bahawa kita harus memiliki nilai-nilai yang dipunyai oleh umat Islam dulu, iaitu nilai-nilai universal penerimaan. Dan penerimaan. Dia boleh di kebukaan. Kan? Jadi ini nilai-nilai inilah yang menjadikan kita boleh engage dengan orang, kita boleh belajar, kita boleh koreksi diri dan juga kita boleh monitor dan juga boleh memimpin orang lain. Jadi ini salah satu daripada perkara yang harus kita fikirkan dalam suasana kita menggemburkan soal kita kembali kepada Islam. Kan? Tetapi nilai itulah yang menjadikan kita ni hebat, yang menjadikan kita ni bangsa yang dihormati. Okey, Prof. Kita juga sinonim dengan gambaran Islam, agama pedang, agama ketenteraan, agama yang berbentuk ekstremis, agama yang mencetuskan banyak perkara-perkara yang bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenar. Lebih-lebih lagi pada ketika ini, apabila cerita Islam, konotasi Islamofobia itu menjadi persepsi yang melingkar pemikiran orang bukan Islam, termasuk di negara kita. Tetapi kalau kita lihat juga dengan Islam juga, dia mencetus tamadun, dia mencetus penguasaan ilmu-ilmu moden yang ada pada hari ini yang dibawa oleh Barat. Jadi bagaimana kita nak menghilangkan persepsi itu? Kerana dalam masa kita nak mencipta tamadun, kita masih bergelut dengan perdebatan tentang kemunculan syariat Islam, mempertahankan akidah, dan orang lain tidak perlu ambil campur tentang agama kita. Jadi kita asyik berpolemik benda-benda yang sudah selesai sebenarnya sejak berzaman lagi. Dan bagaimana mungkin di Malaysia ada kelebihan tentang itu. Kita rehat dahulu, jumpa lagi selepas ini. Terima kasih kepada anda yang setia bersama kami dalam program khas Ramadan Awani, Profesor Madya Azmi Shah Suratman. Prof, mungkin Prof boleh bagi reaksi kenyataan saya tadi. Kita sudah membuktikan, kita sudah selesai hal-hal berkaitan dengan konsep syariat, konsep negara Islam, konsep akidah yang perlu kita pertahankan, dan kita majoriti di negara kita, dan kita hebat dalam pendidikan Islam, pendidikan moden, dan universiti di negara kita ni majoritinya umat Islam, pendidiknya umat Islam, profesornya umat Islam. Tetapi hal-hal berkaitan dengan akidah kita menjadi polemik, kita risau ancaman bangsa lain, risau dengan penguasaan ekonomi orang lain, dan kita memandang sinis kepada hal-hal berkaitan dengan kemunculan tamadun baru di China dan sebagainya. Jadi bagaimana Prof memberi reaksi hal ini sebenarnya? Dari satu perspektif, saya melihat bahawa persoalan ini ada dua keadaan. Yang pertama sekali, kalau kita meletakkan diri kita sebagai orang yang besar, ada peranan dan mempunyai visi. Jadi apabila kita melihat itu, kita akan bukan react tapi proaktif, meletakkan perkara pada tempatnya dan kita moving forward, dan kita ada agenda kita. Tetapi kalau satu sisi pula, sekiranya kita meletakkan diri kita ni dalam keadaan bahawa kita adalah orang yang kerdil, yang kecil, maka kita seolah-olah diancam oleh orang lain. Jadi menjadikan kita ni react kepada semua hal-hal yang berkaitan. Jadi seolah-olah kita ni berfikiran kecil. Jadi kita lihat orang lain itu hendak menguasai kita. Sedangkan kita, kalau kita lihat dalam segi sejarah orang-orang Malaysia, ataupun
sejarah bangsa Melayu kita. Melayu sejak zaman Melaka lagi ya. Melaka lagi. Kita sebenarnya ada potensi untuk menjadi sebagai sebuah bangsa yang hebat. Kerana diletaknya di situ bahawa contoh adalah banyak contoh yang menjadikan Islam itu telah terselah menjadi sebuah tamadun di rantau ini. Jadi tak mustahil untuk kita fokus, kita bangunkan, kita kembangkan dan kita letakkan agenda kita dengan tersusun dan kita fokus. Jangan kita react dengan perkara-perkara yang merosakkan. Misalnya kalau di kalangan umat Islam, kita tak habis-habis soal isu-isu yang so-called as furuk. Ya, cabang-cabang ni. Macam cabang-cabang pokok ni. Banyak ni, ribuan cabang ni. Memang tak habis. Memang tak selesai lah. Tak selesai. Tetapi tunjangnya tu. Ya, sedangkan kita harus letakkan kita punya right track dan vision kita, agenda kita untuk mencapai, misalnya dalam konteks Malaysia 2020. Ya. Kita ada agenda yang lebih besar untuk membangunkan bangsa kita sebagai bangsa Malaysia. Is not bangsa Melayu saja, tetapi bangsa Malaysia yang mempunyai identiti tersendiri, yang mempunyai jati diri tersendiri dan mempunyai penghormatan di dunia. Ya. Jadi sudah pastilah kerja ini bukanlah satu kerja yang nak bangunkan tamadun. Yang pertama kita kena selesaikan isu-isu yang fundamental, iaitu hubungan di antara kaum, di antara etnik yang sampai sekarang masih belum selesai akibat daripada parasite yang sentiasa mainkan isu ini sebagai satu isu yang penting, sedangkan kita tidak seharusnya memain isu-isu chauvinis, kerana kita tahu bahawa tak ada rakyat yang lahir selepas merdeka yang mengaku bahawa dia bukan rakyat. Pastinya tidak. Inilah tanah tumpah darah kita. Dan seharusnya kita bangun ke arah bagaimana kita nak bangunkan Malaysia ni bersama dengan suatu tamadun baru. Iaitu tamadun, kalau kita boleh katakan, tamadun yang universal, yang boleh kita bangunkan berasaskan kepada yang kita sebut. Itu cabarannya, Prof. Bagaimana kriteria ataupun apa yang kita boleh lakukan? Kerana kita tidak ada rujukan. Kalau dunia moden hari ini, umat Islam di Timur Tengah dalam pertelengkahan yang tidak selesai, kebangkitan Arab pun kita lihat walaupun ada ruang-ruang yang mungkin lebih positif tetapi masih belum selesai, vacuum masih kosong dan sebagainya. Umat Islam di Afrika misalnya dalam hal kemunculan negara-negara umat Islam di Afrika masih mundur dengan hal-hal berkaitan dengan orang kata pun kelaparan dan sebagainya. Umat Islam di Asia pula. Jadi kita tiada rujukan yang tetapi itu adalah satu vacuum yang menjadi kelebihan sebenarnya. Mengapa kita tak sebut tentang itu? Saya setuju dengan pandangan Sir Nazri tadi, mengatakan bahawa memang kita mempunyai kelebihan-kelebihan. Dan kalau kita tengok di sekeliling kita, di negara-negara Islam, memang banyak kekurangan. Saya biasa ke Pakistan, saya biasa di India, biasa di beberapa negeri yang mungkin saya tak perlu sebut, bahawa kalau bila sebut Malaysia, mereka mengatakan bahawa Malaysia lah modelnya. Jadi kalau kita lihat, Malaysia ni sebenarnya boleh dikembangkan lagi, boleh memimpin orang lain. Kerana dia ada ciri-ciri, pertama sekali, ciri dia boleh engage contoh dengan pelbagai bangsa. Sedangkan tempat lain tak boleh. Belum tentu lagi. Belum tentu. Jadi di situ dia sudah ada semacam hubungan toleransi, hubungan kaum, dialog, terbukti. Betul. Tak ada jadi gaduh, inilah ia kemakmuran yang harus kita pelihara, yang harus kita kembangkan, yang harus kita perkukuhkan. Yang kedua ialah soal pendidikan. Pendidikan kita lihat bahawa salah satu daripada keistimewaan di rantau ini, di mana kita telah memberikan pendidikan pada semua. Daripada peringkat paling rendah hingga paling tinggi. Sampai paling tinggi. Dan kita tidak berasaskan kepada orang kata jantina. Sedangkan ada negara lain yang masih diskriminasi wanitanya. Sedangkan yang lelaki pun tidak mendapat pendidikan menyeluruh. Jadi saya ingat fundamental ini yang telah ditekankan
dalam konteks negara kita, cuma kita harus perkukuhkan lagi, memperteguhkan lagi mana elemen-elemen yang harus kita kembangkan. Yep. Misalnya salah satu ialah kita harus ajar di kalangan masyarakat kita, walaupun di peringkat primary, iaitu at least basic hubungan antara agama, hubungan antara ras, dialog, supaya mereka mengerti apa yang boleh, apa yang tak boleh, supaya mereka masing-masing dah ada basic understanding, common ground, itu jadi lebih banyak common ground dicipta. Yes. Jadi sebab itu yang ini akhirnya akan mewujudkan apa yang dikatakan universal values. Apabila ada common understanding, nanti mudah untuk dikembangkan. Jadi sebab itulah di apa pun jenis kebangsaan, jenis pendidikan, harus diterapkan isu-isu yang penting supaya kita dapat mewujudkan masyarakat yang lebih toleran, yang lebih, tetapi tidaklah toleran sampai menggadaikan prinsip masing-masing. Kita mengakur bahawa setiap agama harus kekal, ya. Jadi yang penting bagaimana dia boleh memacu soal kemajuan dan juga melting point di kalangan di kalangan kita. Okey Prof, kita perlu rehat yang kedua. Kita lihat tamadun lampau ini ada kelebihan dan juga begitu banyak kecemerlangannya. Apa elemen yang mereka ada yang kita tak buat hari ini, yang mungkin kita boleh jadikan sebagai satu reference? Kerana kalau kita tidak mencipta bangsa tersebut, mereka tidak akan muncul dengan sendirinya. Dia perlu dijalin, dia perlu dipupuk, dia perlu dididik untuk menjadi bangsa yang hebat. Kita rehat dahulu. Kembali dalam program khas saya Nazwi Kahar dan juga Profesor Mahathir Azmi Shah Suratman di Universiti Teknologi Malaysia. Kita bercerita tentang tamadun Islam. Prof, untuk memacu kegemilangan itu dalam konteks negara kita, dan kita boleh ambil contoh reference kita, rujukan kita, tamadun Andalusia, tamadun umat Nabi Muhammad SAW, tamadun Baghdad, tamadun Sicily misalnya. Mereka ada ramuan tersebut untuk menjadi bangsa yang hebat. Sampailah tamadun Islam berkembang hingga ke sepadan Eropah, hinggalah ke laluan Sutra, ke China, hinggalah ke benua Afrika, hinggalah ke Nusantara. Dan saya rasa itu tidak mustahil. Ya. Jadi ingredient yang utama ialah konsep ilmu itu sebagai suatu yang integrated dan kemudiannya ditransmitkan kepada orang lain. Yang itu satu daripada ingredient, bahawa ilmu ini bukan untuk kita simpan, tetapi harus kita kembangkan dan kita manfaatkan kepada umat. Yang kedua, kita lihat bahawa berlakunya apa yang disebut sebagai adaptasi dan juga transmission of knowledge yang berlaku dalam sejarah, di mana kita juga bukan saja kita kita adapt, tetapi kita kadang-kadang ada berlaku penterjemahan karya-karya, walaupun karya itu bukan daripada, itu perlu dipluaskan. Sebab itu kalau kita lihat di misalnya orang-orang Jepun, salah satu daripada selepas Nagasaki, bom Hiroshima, salah satu kegiatan yang dilakukan ialah mereka melakukan transformasi dan juga melakukan apa yang dikatakan transmission itu, dan mereka juga menterjemahkan segala khazanah-khazanah yang ada dan mereka kembangkan. Dan ini salah satu daripada rahsia kekuatan kerajaan, misalnya zaman Khalifah Al-Ma'mun. Bagaimana kegiatan dilakukan di mana mereka telah menterjemahkan kitab-kitab Yunani yang hebat, yang dikatakan Baitul Hikmah itu, mereka terjemahkan semua bidang-bidang ke bahasa Arab. Sebab itu kalau kita lihat, kita harus saring bila baca kitab Arab itu, apakah kitab Arab ini dia asalnya daripada bahasa Arab ataupun Yunani. Jadi sebab itu ini merupakan, dan itu tidak salah. Ya, tak salah. Ya. Dan sudah dilakukan oleh bangsa hebat. Ya. Macam Al-Ghazali telah melakukan logik. Ialah daripada Yunani. Jadi menunjukkan bahawa adaptasi dan juga berlakunya penerimaan ilmu-ilmu yang boleh
dikongsi bersama. Jadi ini satu daripada rahsia yang harus, sebab tu kita Malaysia dah ada Dewan Bahasa dan Pustaka cukup cantik dan harus dikembangkan. Institut terjemahan lagi, universiti lagi. Jadi ini merupakan kegiatan. Cuma kita tahu bahawa market kadang-kadang kita nak jual tu dia ini harus kita memberikan kesedaran kepada masyarakat. Jadi ini salah satu daripada kegiatan yang kita lakukan. Malah di UTM pun sejak daripada zaman Tan Sri Ainuddin Wahid, di mana mereka Tan Sri telah melakukan satu adaptasi dan transformasi di mana teknokrat yang profesional ini digabungkan jaling dengan ilmu-ilmu lain. Misalnya ilmu etnik, ilmu sains sosial dan juga pendidikan Islam. Malah zaman Tan Sri dulu student sarjana muda, diploma sampailah PhD wajib mengambil pendidikan Islam itu. Dan supaya itu buktinya masjid di belakang kita ni. Dia berada di tengah-tengah kampus UTM. Konsep tu dia adalah merupakan sentral kepada pilar. Jadi ini merupakan salah satu daripada yang dilakukan. Kemudiannya apabila Naib Chancellor yang lain mereka telah juga mengemukakan, misalnya saya nak sebutkan bahawa misalnya Datuk Seri Zaini Ujang telah mengemukakan bahawa pelajar-pelajar kita yang bidang sains dan teknologi ini harus menghafal Al-Quran. Jadi pilot projeknya telah kita mulakan seramai lebih kurang 30 orang dan mereka ini sudah hampir setahun setengah sudah menghafal lebih daripada 15 juzuk. Lebih separuh ni. Lebih separuh. Jadi ini satu pilot project yang kita lakukan supaya kita tunjukkan bahawa pelajar-pelajar ini dalam kesibukan akademik, sebenarnya pelajar ini mampu, dan malah orang pelajar yang menghafal Quran itu lebih cemerlang dari segi penghafalannya, benda-benda yang lain. Ini bukan retorik. Ini bukan retorik. Yang kita ada case study. Jadi sebab itu ini merupakan salah satu daripada method yang boleh kita kembangkan dalam skala yang lebih besar. Ini sebagai satu lonjakan juga. Kita tak bercakap, kita tidak berretorik, tapi kita buat. Dan UTM akan membuktikan, dan saya rasa itu ataupun auranya yang saya rasa apabila berada di kampus kedai ini. Begitu juga di Jalan Geni di Kuala Lumpur. Dan kita mengharapkan tamadun Islam ini akan menjadi bukan hanya ataupun manis di bibir, kita merujuk kepada kehebatan umat Islam lampau, tetapi yang kita akan hadapi pada hari ini dan juga generasi kita yang akan datang. Terima kasih Prof, iaitu Profesor Madya Dr. Azmi Shah Suradman, Ketua Research Group Islam Culture and Globalization UTM, dan terima kasih kepada pihak UTM menyediakan prasarana penggambaran kita pada hari ini, dan juga kita akan meneruskan perbincangan ini. Jika ada sebarang pandangan anda, hantarkan ke platform media sosial kami, dan jangan lupa memuat turun aplikasi astrooni.com melalui Google Play dan juga App Store. Sekian saja. Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi.